Jadi since doktor adalah orang yang arif untuk advice perkara ini, mungkin kita ada 10 hari sebelum Ramadan sekarang, doktor boleh elaboratekan tentang the status of Syakban, iaitu apa kebaikannya bulan Syakban sebelum kita menghadapi bulan Ramadan. Ya, bismillah. Di samping ada hadis-hadis yang palsu tentang Syakban dan juga sangat dhaif, ada juga hadis yang sahih tentang Syakban. Tapi dalam masa yang ringkas ni mungkin kita manfaat pada hadis yang sahih. Salah satunya ialah hadis berkaitan dengan Nabi SAW banyak berpuasa pada bulan Syakban. Kerana dan ini sebagai persiapan untuk masuk ke dalam bulan Ramadan. Kerana Nabi SAW kalau kita lihat kepada tabiat ibadah Rasulullah ibadah Rasulullah SAW, kita lihat kalau baginda bangun malam, baginda akan mulakan dengan 2 rakaatain khafifatain, 2 rakaat yang ringan sebelum memulakan solat yang panjang. Seolah-olah bagi satu persediaan dan semayang 2 rakaat ringan, dan kemudian dah macam dah masuk lah kita tu. Lepas tu baru baginda akan semayang lagi yang panjang. Macam tu juga macam Syakban. Sebelum nak masuk Ramadan tu, persediaan diri tu dah dibuat macam dah diawalkan dengan persiapan diri. Maka dengan itu kita lihat Rasulullah SAW banyak berpuasa pada bulan Syakban. Maka ia bagus untuk sesiapa yang nak membanyakkan puasa pada bulan Syakban. Ya. Seterusnya doktor, next week kita akan kita akan menyambut bulan Ramadan. Bulan Ramadan kali ini tidaklah seperti sama bulan-bulan Ramadan yang kita sambut sebelum-sebelumnya. Ramai orang yang tidak boleh ke masjid dan tidak boleh melakukan sembahyang tarawih. Apa sebenarnya asal dan asal usul tarawih itu sendiri daripada mana, doktor? Adakah sama pahala tarawih sekiranya kita lakukan di rumah? Adakah sama dengan melakukannya di masjid? Okey. Asalnya Nabi SAW pada zaman Nabi, macam mana kita tahu Nabi dia solat, mula sahabat tahu tentang solat tarawih. Dia zaman Nabi tak ada lagi perkataan tarawih ni, digunakan kemudian perkataan tarawih ni. Di zaman salaf mula digunakan perkataan tarawih. Yani qiyam Nabi, iaitu bangun solat Nabi. Nabi solat di masjid malam pertama, sahabat tahu ada yang ikut. Kemudian Nabi solat pada malam yang kedua, sahabat tahu lebih ramai. Ketiga, sahabat tahu lebih ramai masjid. Malam keempat, Nabi tak keluar walaupun orang memenuhi masjid. Nabi kata la yakhfa makanukum walakinni khusyitu an tufrada alaikum. Aku tahu kamu semua malam tadi, tapi aku bimbang ia difardukan kepada kamu. Kerana Nabi ni rahmat, dia tak nak supaya kalau fata'jizuna, nanti kamu tak mampu, kata Nabi. Allah bukan nak fardukan benda yang tak mampu, Allah fardukan benda kita mampu. Tapi Nabi tahu umat dia ada yang malas nanti. So maka Nabi, masa hayat Nabi, solat tarawih berjamaah ni hanya berlaku 3 malam tu dah. Apabila malam yang keempat, Nabi dah solat sendiri di dalam rumah Nabi SAW. Maka apabila zaman Sayyidina Umar, oleh kerana apa yang Nabi bimbang, iaitu difardukan dengan penurunan wahyu sudah tak ada kerana Nabi sudah wafat, maka Umar telah mengambil langkah menghimpunkan orang Islam semayang balik macam Nabi solat itu, dengan diimamkan oleh Ubay bin Ka'ab dan Tamim Ad-Dari, dua-duanya sahabat Nabi SAW. Jadi kita tahu Nabi solat di rumah juga masa solat qiyam ni. Sehingga para ulama berbeza pendapat. Di kalangan mereka ada kata semayang berjemaah di masjid lebih baik untuk tarawih. Ada yang kata bersendirian di rumah itu lebih baik. Jadi tak apalah, sekarang ni kita balik kepada yang asal lah. Dan keadaan kita semua semayang di rumah kita macam mana zaman Nabi awal-awal. Kerana Allah takdirkan keadaan ni, maka ini akan ada. Dengan itu maka kita Nabi bila solat, Nabi kejutkan family dia. Kita pun bila solat, lelaki akan ajak keluarga dia juga untuk dia jadi imam, dan wanita, anak-anak dan anak-anak lelaki dia akan ikut dia. Ini pada segi sejarahnya, maka kita selama ni kita melakukan bahagian yang kedua yang Nabi buat, iaitu beramai-ramai.
ataupun bahagian yang pertama yang Nabi buat. Yang sekarang kita lakukan bahagian yang mana Nabi solat dalam rumah Nabi, dan ini yang sedang kita cuba buat. InsyaAllah akan saya setuju dengan doktor, dan saya bersetuju inilah masa para suami dan para imam untuk membuktikan mereka boleh memimpin sebuah rumah tangga dengan melakukan solat jemaah untuk membangunkan isteri dan anak-anak bersama-sama. Tapi Ustaz, di sini adakah bukan semua ya Ustaz, dan bukan juga semua para suami yang tidak tahu, tetapi bagaimana orang atau seseorang Ustaz yang mahu mengimamkan solat berjemaah, tetapi dia terbatas dengan surah, mungkin surah-surah pendek Ustaz, yang hanya mereka tahu 3 kul. Adakah surah itu boleh diulang-ulang selama kita menjalankan tarawih? Dan tempat, dari segi tempat ya Ustaz, because bukan semua Allah berikan, ataupun bukan semua golongan yang tidak dapat melakukan tarawih. Mungkin mereka melakukan tarawih di luar rumah kerana rumah mereka itu sempit, lingkungan pun tidak boleh family pun tidak boleh memenuhi ruang itu. Jadi ada pula kemusykilan mereka pun tidak berapa pandai dari segi adab solat tarawih, ataupun solat tarawih ni dia adalah keutamaan ke Ustaz, ataupun dia sunat sahaja boleh dilakukan? Ya, apabila dia berada di rumah dia, lelaki jadi imam lah, ketua keluarga. Di situ peranan zahirnya ketua keluarga. Quran kata ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Rijal itu qawwam, di atas wanita. Qawwam yakni menguruskan wanita. Of course salah satunya ialah mengimamkan keluarganya. Sebab itu saya suka dengan joke yang sebahagian buat bahawasanya pada Ramadan ni semua lelaki telah dinaikkan menjadi imam, kan? Dinaikkan pangkat menjadi imam. Maka ini adalah satu teladan, kerana ia mempunyai unsur spiritual yang tinggi. Apabila lelaki itu menjadi imam untuk isteri dia, apa perasaan anak isteri dia yang solat di belakang? Solat berimamkan ayahnya, solat berimamkan suaminya. Tapi kalau lelaki tu duk buat alasan, dia kata, oh saya tak boleh lah, saya nak sembahyang sendirilah, maka tak nampak lah kelakian dia itu, di mana Allah jadikan dia sebagai qawam, iaitu menguruskan kaum wanita. Itu dulu. Tapi katakanlah dia, saya nak bagi banyak keadaan. Pertama, dia tak berapa boleh nak baca, tak ingat dia. Ada beberapa keadaan. Pertama, dia juga bagi yang tak ingat bacaan, sembahyang tarawih ni, kalau bolehnya kita bacalah bacaan yang panjang sikit, kerana Ramadan ni bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Bulan Al-Quran, bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran. Saya nak mencadangkan seperti mana yang dibuat oleh Zakwan Maula Aisyah. Zakwan hamba Aisyah radhiyallahu anha, dia pernah jadi imam untuk wanita. Dia letakkan Quran di depan. Jadi dengan itu mungkin saya tak tahulah, mungkin sebahagian orang memang dah ada dah di rumah dia. Saya rasa kebanyakan pun dah ada Quran yang terbuka, yang ada stand tu, maka dia boleh baca Quran. Mungkin kita malam-malam kan kita tahajud, kadang-kadang kita tak ingat sebahagian ayat-ayat tu, mungkin kita hafal, kita dah terlupa. Kita buka Quran, sebab tu bila kita salat kita boleh tengok kalau kita terlupa. Maka kalau kita ada Quran yang macam tu, dia boleh jadi imam. Ayah tu boleh jadi imam dengan tengok Quran. Katakanlah dia pun kalau tengok pun tak apa-apa nak boleh baca ni. Seingat tak banyak surah-surah yang dia hafal. Hafal idza jaa nasrullah aja ke, ataupun dia hafal ra'aital ladzi yukadzibu biddin ke. Beberapa surah saja dia hafal. Tak apalah, dia bacalah apa yang dia hafal. Di dalam surah Al-Muzammil Allah kata faqra'u ma tayassara min. Kamu bacalah apa yang mudah untuk kamu baca. Nah, awal Allah kata faqra'u ma tayassara minal Quran. Kamu bacalah apa yang mudah untuk kamu baca daripada Quran. Maksudnya kalau itulah yang ada, ayat yang ada, tak apalah dia bacalah, tapi cabaranlah untuk dia
Kalau boleh dalam sebelum nak masuk Ramadan ni, hafallah sikit lagi beberapa surah yang agak panjang supaya dia boleh menjadi imam. Okey. Tadi saya oleh kerana soalan Shanti tadi ada lagi, iaitu kalau ruang di rumah tu tak besar, ada bukan semua orang rumah dia besar. Okey, tak apa rumah dia besar. Kalau mampu kita susun ikut saf. Kalau tak mampu tak apalah, mungkin dia rumah dia tak besar, ibu dia belakang sikit dengan anak perempuan di penghujung sikit, tapi tak apa, dia still ikut ayah dia, di belakang tu anak dia. Sekarang ni kita boleh tengoklah rumah kita kalau banyak sangat meja-meja tu mungkin letak tepi sikit sebagai persiapan nak masuk Ramadan. Bahan-bahan barang-barang rumah kita susun sikit sebagai tanda nanti kita nak salat berjemaah. Kerana ini kita tak patut terlepas peluang ini, iaitu beribadat pada bulan Ramadan. Tapi macam ini kita cerita untuk orang yang pandai membaca Quran dan menghafal dari segi semua surah-surah. Macam mana pula golongan orang yang tidak boleh mengaji, Ustaz? Macam saya kan dari Sabah. So kebanyakan orang-orang di Sabah, bukan semua, tapi kebanyakan kita banyak mu'alaf di situ. Dan macam yang saya cakap tadi, mereka mungkin hafal cuma 3 qul. Bolehkah itu diulang-ulang sepanjang mungkin 8 rakaat atau 20 rakaat semasa mereka melakukan tarawih? Jikalah itu saja yang ada dalam hafalan dia, maka itulah yang dia hafal. Kerana Quran kata tadi, faqra'u ma tayassara minal Quran, maka bacalah apa yang mudah daripada Al-Quran. Maka apabila kalau itu saja dia baca Fatihah, baca qul huwallah, tak apalah. Dia baca Fatihah, baca qul a'udzu birabbin nas, rakaat yang kedua pun tak apa. Dia ulang-ulang kerana itu lebih baik daripada dia tidak melakukannya. Itu lebih baik. Cumanya jikalah itu keadaannya, dia ada pula anak lelaki yang lebih mampu menghafal. Kerana dalam tertib orang yang jadi imam itu, kita lantik kepada aqra'ukum li kitabillah, kata Nabi, yang paling pandai membaca kitab Allah. Kalau anak lelaki dia tu pergi sekolah, dah belajar kafal lah apa, dia hafal banyak, tak apa, dia suruh anak lelaki dia jadi. Tak apalah ayah duduk belakang pun, bukan ibu pun faham kerana dia jadi anak lelaki dia jadi. Dia ambil lah maghrib dia jadi, yang pendek-pendek kan. Isya dia jadi, walaupun Isya ni sebenarnya asalnya dia kena panjang sikit. Tapi kemudian apabila nak solat yang tarawih tu nak panjang, anak dia mungkin nak hafal panjang. Pasal anak dia pergi sekolah, boleh baca Quran, suruh anak lelaki dia jadi. Kalau begitulah, kalau tak ada, dia sendirilah jadi. Tak apalah, berpadalah dengan surah tu untuk dia. Masya Allah. Yang penting kemahuan tu kan Ustaz, because bulan-bulan Ramadan ni adalah bulan yang diberkati Allah, dan bulan ni tidak akan datang lagi, dia akan berlalu macam tu saja. Tapi baru-baru ni hari ni sebentar tadi sebelum kita live, ada beberapa keluarga minta saya bertanya dengan Ustaz, bagaimana pula jika semua keluarga satu rumah, mungkin ibu tunggal ataupun tempat anak-anak yatim yang tidak ada langsung lelaki, dan diorang nak sembahyang berjemaah. Adakah seorang perempuan, mungkin ustazah atau guru besar atau seorang ibu di rumah yang tidak ada mahram di rumah, Ustaz, bolehkah mereka sembahyang berjemaah? Dan mereka siapa yang boleh jadi imam masa tu? Sama juga, wanita pun dia boleh jadi imam di kalangan mereka. Wanita yang lebih fasih, yang lebih elok bacaan Al-Qurannya, maka dia menjadi imam. Ulama-ulama khilaf tentang apakah dia nak baca kuat ataupun tidak, tetapi jika di kalangan wanita sahaja, maka dia boleh membaca dengan mana didengari bacaan itu oleh orang lain, walaupun ada khilaf dalam masalah. Bila kita sembahyang berjemaah, Ustaz, masa dalam bulan Ramadan, bila kita tarawih, setiap 2 rakaat tu kita akan berhenti berselawat bersama imam dan makmum menjawab soalan itu. Adakah selawat itu wajib dibaca? Dan sebenarnya berapa rakaat yang afdal bagi kita buat atau lebih banyak pahala, antara 8 ataupun 20? Dan bagaimana pula dengan solat witir? Bila berhenti di 2 rakaat, doa apa pula yang patut kita baca, Ustaz? Doktor?
Okey, sembahyang tarawih ni dia sedikit ada perbincangan fiqh di kalangan para jana, tapi saya tidak mau nak masuk terlalu dalam, cuma nak bagi ringkas. Satu aliran mereka kata sembahyang ni iaitu tidak lebih daripada 11 rakaat. Dan ataupun 13 riwayat Salam. Mereka kata kerana Aisyah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makana yazidu fi Ramadan wala fi ghairi Ramadan ala 11 rakaat. Nabi tidak pernah tambah di dalam Ramadan selain daripada Ramadan lebih daripada 11 rakaat. Ini menyebabkan ada aliran yang kata 11 rakaat, tapi Nabi ni 11 rakaat dia panjang. Dan kemudian mereka kata yang Sayyidina Umar buat di dalam masjid yang zaman Umar itu juga sebenarnya 11 rakaat. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh As-Sa'id bin Yazid, bahawasanya itu pun sebenarnya 11 rakaat. Riwayat yang paling kuat ialah 11 rakaat seperti yang disebut dalam Muwatta' Imam Malik. Tak apalah, di kalangan para ulama yang lain mereka ada kata tak apa, Umar pun sebenarnya 11, ada juga dia buat 20. So macam ada pilihan, tak apalah. Yang pentingnya ialah Nabi kata apa? Nabi kata salatul laili masna masna. Sembahyang malam itu ialah 2 rakaat. Fa idza khashiya ahadukumus subha falyutir. Sembahyang rakaat itu sembahyang malam itu 2 rakaat. Apabila seseorang kamu bimbang bahawasanya masuknya subuh, maka dia berwitirlah. Wa idza khashiya ahadukumus subha shalla raka'atan wahidah tutiru ma qablah. Kalau dia bimbang nak masuk subuh, dia sembahyang 1 rakaat, dia witirkan apa yang sebelum daripada itu. Maka dengan itu maka kita tahu bahawasanya Nabi macam bagi pilihan sembahyang malam 2. Nabi tak hadkan. Ini pada majoriti para ulama. Maka sembahyang tarawih ni bolehlah buat 2 sehingga nak pagi sembahyang tarawih ke, lepas tu tahajud ke, kita kira qiyamul Ramadan semuanya. Jadi kita sembahyang 2. Kalau kita dah kata memang Nabi sembahyang kata Aisyah 11, tapi Nabi panjang. Kata Aisyah jangan kamu tanya macam mana panjangnya. Jadi kalau kita yang dah baca pun macam qul huwallah je ni pendek sangat, maka tak ada masalah untuk dia pun baca sembahyang sebanyak mana. Bahkan di kalangan para ulama salaf juga ada yang menyatakan solat tarawih ni sehingga 41 rakaat. Ada yang kata 39, 29 dan berbagai lagi. Maka dengan itu maka tidak menjadi masalah. Bila kita baca pendek, hafal pun pendek, kita mungkin panjangkan rakaat ya. Banyakkan rakaat dia. Tapi kalau kita ni hafal panjang, kita mungkin tak perlu panjangkan rakaat, tapi panjangkan berdiri membaca Al-Quran di dalam solat. Ini adalah benda-benda yang boleh kita lakukan. Doktor, macam mana pula dengan anak lelaki yang belum balik, tapi dia mungkin penghafaz Quran ataupun dia hafal separuh daripada Quran? Adakah dia boleh mengimamkan solat kita sedangkan masa itu ayah dan mungkin pakcik ataupun related di dalam family itu ada, tapi kerana anak si kecil tadi tu walaupun dia belum balik, adakah dia boleh mengimami solat kerana mungkin dia lebih banyak tahu dan dia lebih banyak hafal surah-surah berbanding ayah atau si pakcik yang ada di rumah tadi? Anak itu jika sekiranya dia menghafal lebih daripada ayah dia dan dia satu orang yang mumayyiz, yakni tahu solat, maka dia boleh menjadi imam. Tidak jadi masalah. Walaupun dia belum balik, doktor. Walaupun dia belum balik, kalau dia mumayyiz, dia boleh menjadi imam. Yakni dia tahu solat, dia tahu cara solat, dia faham, dia boleh menjadi imam. And then apakah amalan doktor sempena Ramadan nanti ataupun zikir yang boleh diamalkan, kerana
seharian kita akan berada di rumah, mungkin aktivitas tadabbur, mengaji dan segala-galanya kita dah buat. Tetapi apa amalan untuk orang-orang yang tidak pandai membaca Quran dan dia tidak mempunyai sebarang pengetahuan dari segi agama? Apa yang boleh dia buat sepanjang bulan Ramadan itu, doktor? Dan macam kami, saya bagi contoh tadi, macam kami orang Sabah dan Sarawak, kami banyak golongan mu'alaf dan bukan semua tinggal di dalam rumah itu adalah orang-orang Islam. Dia mungkin tidak berkesempatan untuk bertarawih dan mungkin ibu bapa ataupun tempat yang dia tinggal, mungkin uncle ataupun keluarga bukan Muslim. Dan dia pula tidak boleh membaca Quran. Dan surah pun limited. Dia buat everything sendiri. Adakah amalan-amalan lain yang dia boleh buat semasa di rumah, Ustaz? Doktor. Ya. Saya nak balik kepada basic yang selalu kita sebut hari-hari. Bila kita baca surah Fatihah, kita sebut apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya engkau sahaja yang kami sembah, hanya engkau sahaja yang kami pohon pertolongan. Maka dengan itu antara ibadah kepada Allah ini ialah memohon pertolongan kepada-Nya. Sebab itu Nabi kata ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Maka sebab itu apabila cara kadang-kadang orang ni dia tak tahu, tengah malam orang lain mungkin bangun solat malam baca. Apa benda yang dia boleh buat? Kalau dia bangun tengah malam, dia solat 2 rakaat, kemudian dia solat, kemudian dia angkat tangan, dia berdoa segala hajat dia, minta kepada Allah, itu adalah ibadah. Dan Allah menyukai hamba-hambanya yang meminta kepadanya. Kata Nabi, kalau dia minta tali kasut dia yang hilang pun Allah suka pada dia. Kerana Allah itu suka kita meminta. Sebab itu dia senantiasa menyuruh apabila bulan Ramadan, selepas dia sebut tentang Ramadan, apa yang Allah sebut? Allah sebut, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila hamba-hambaku bertanya engkau tentang aku ini dekat. Aku menyahut doa orang-orang yang berdoa padaku apabila mereka berdoa kepadaku. Maksudnya Allah macam kata, bila kamu puasa siang hari, kamu juga doa pada aku nak terima doa kamu. Maka sebab itu jadikan Ramadan adalah peluang yang besar. Bagi yang boleh baca Quran, baca Quran. Bagi yang tak boleh baca Quran dan tak boleh, dia boleh istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, minta Allah ampun dia. Kita mungkin kadang-kadang orang ni dia masalah ni kerana dia tidak menghayati makna istighfar. Bila dia mengetahui betapa kita ini sentiasa memerlukan keampunan Tuhan, banyak yang kita buat dalam hidup ni tak betul dengan apa yang Allah. Hanya Allah menutup aib kita sahaja. Maka kita tak nampak pada sisi orang lain. Tapi Allah mengetahui itu pun dia tutup kelemahan diri kita. Maka kita sentiasa perlu minta ampun kepada dia. Bila kita minta ampun kepada dia, macam Nabi Nuh kata, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Aku bagi tahu kaum aku, mintalah ampun kepada Tuhanmu, kerana Tuhan itu pengampun, kata. Pengampun. Yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Kalau kamu minta ampun, nanti dia akan menurunkan hujan yang lebat kepada kamu. Nah, kalau kamu minta ampun, dia akan membanyakkan harta dan anak pinak. Jika kamu minta ampun, dia akan menjadikan untuk kamu kebun-kebun dan sungai-sungai. Maksudnya dia jadikan harta. Sebab itu orang yang selalu astagfirullah, astagfirullah, sehari sampai mungkin beribu kali, dia akan melihat keajaiban demi keajaiban dalam hidup. Segala masalahnya akan diselesaikan oleh Allah. Segala pintu rezeki Allah akan buka untuk dia. Kesenangan kehidupan yang dia sangka dan tak sangka akan datang kepadanya. Berbagai kurniaan Allah akan datang di dalam pelbagai warna dan cara. Ajaibnya istighfar. Sebut subhanallah. Manusia ada masalah. Nabi Yunus alaihi salam, dia ada masalah, dia buat salah dengan Tuhan. Ditinggal kaum dia.
Dia kata, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allah ni dia suka orang sebut, puji dia. Tidak ada ilah melainkan engkau. Yang ni aku ni tak ada siapa dah untuklah hidup. Subhanak, maha suci engkau. Engkau maha suci daripada kezaliman. Engkau maha suci daripada kekurangan. Yang masalahnya aku. Subhanak, inni kuntu minadh dhalimin. Aku telah buat zalim. Aku termasuk di kalangan orang zalim. Sebab itu maka banyakkan bacaan tu. Kalau itu kita buat hari-hari banyak-banyak, mungkin kita tidak akan lesu daripada melakukan hal itu. Jika kita mengetahui setiap kali kita melafazkannya, kita mendekatkan diri kepada Allah. Cumanya kita akan lesu apabila kita main sebut, duk kira berapa banyak dah aku sebut. Kita tak ada menghayati, kita tak taste dia punya sweetness, kemanisan iman itu. Sebab itu maka bangun tengah malam, kalau dah tak solat ni kita istighfar, kita akan melihat, kita baca subhanallah, alhamdulillah, kita akan melihat keajaiban-keajaiban dalam hidup kita. Banyak benda kita tak mampu buat. Kadang-kadang kita rasa orang pun kata kita tak mampu, tapi cuba kita ulang selalu, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya melainkan Allah. Dengan hati yang begitu beriman, bagi setiap kali kita melafazkannya, kita akan melihat bagaimana Allah membukakan kekuatan pada kita yang tidak dibukakan kepada orang. Sebab itu banyak benda manusia ni boleh beribadat kepada Allah. Doa adalah ibadah. Bulan Ramadan berkaitan dengan doa. Maka doalah kita kepada Allah SWT. Jangan kita kata aku ni baca Al-Quran pun tak banyak hafal, tak tahu nak buat apa dah. Lafaz, buat benda yang Allah suka. Sebut subhanallah, alhamdulillah, istighfar, sebut. Kalau tidak, lepas pada tu kita mungkin buat perkara-perkara baik yang lain. Jadi menolong yang bagi yang lain, menolong ibu bapa dia kalau di rumah dan seumpamanya, itu termasuk benda yang baik lah. Tapi maksudnya dari segi ibadat khusus antara dia dengan Allah SWT. Actually Ustaz, ramai orang yang bertanya saya, ramai orang yang DM saya, orang-orang yang tidak ada bimbingan sebelum ini daripada ibu bapa dan persekitaran mereka. Mereka rasa tidak ada tempat bagi mereka, dan sebelum ini juga mereka tidak pernah melaksanakan solat. Mereka berpakaian terdedah, dan bagi mereka tanya saya di inbox, saya banyak dapat soalan-soalan begini Ustaz, yang terbaru hari ini. Mereka bertanya, adakah tempat mereka bila mereka tahu mereka hidup dengan maksiat, dan mereka tahu kehidupan mereka itu mungkin tidak ada tempat di sisi Allah. Jadi mereka tanya, bagaimanakah untuk mereka mula, dan seperti apakah langkah kecil yang mungkin besar boleh mengubah hati mereka Ustaz? Because bukan semua orang dapat bimbingan dari segi macam orang-orang biasa. Contoh macam orang macam saya mencari agama itu semuanya sendiri, kerana di Sabah ni kita banyak golongan orang-orang yang mix, dan Sabah itu sendiri juga negeri kami ni bukannya negeri yang di bawah kepimpinan agama Islam dulu. So dulu saya sekolah, classroom saya tu ada cross, sebab saya sekolah di Stella Maris. Antara pertanyaan-pertanyaan tu juga daripada kawan-kawan sekolah saya dulu, inbox saya, di manakah tempat mereka, adakah tempat mereka lagi, macam mana mereka nak bermula sekarang ni, adakah tempat mereka, begitu. Allah ini, sebab tu nama Allah tu Tawwab, dia maha menerima taubat. Nama Allah tu Syakur, dia sangat berterima kasih pada hamba-Nya. Allah Azza wa Jal, tadi saya sebut Nabi Nuh dalam surah Nuh. Nabi Nuh, kaum dia lawan dia 900 tahun lawan dia. Lama, sampai 950 tahun dia. Dalam keadaan melawan Nabi, masih lagi Allah ajar Nabi Nuh. Nabi Nuh kata pada kaum dia, mintalah ampun pada Tuhanmu, nescaya Tuhan akan memberikan rezeki kepada kamu. Demikian kehidupan ini mungkin banyak pintu-pintu yang sempit. Pintu hubungan kita dengan orang lain, pintu berbagai-bagai.
Tetapi pintu yang paling besar, hal ini juga saya sebut kepada apabila saya berceramah kepada sahabat-sahabat di dalam penjara. Penjara adalah pintu yang paling sempit untuk masuk dan keluar. Untuk masuk saya tengok pun susah, nak keluar pun lagi sempit. Kan? Tetapi sebesar-besar pintu bagi walaupun duduk dalam penjara yang sempit untuk keluar itu ialah pintu taubat. Apatah lagi kita yang duduk di luar. Taubat itu seluas-luas pintu di antara timur dan barat. Allah Azza wa Jalla menerima taubat hamba-Nya dan mendengar permintaan hamba-Nya. Iblis derhaka pada Allah. Dia minta supaya Allah tangguhkan ajalnya sehingga kiamat. Allah tangguhkan dia. Padahal dia penderhaka besar kepada Allah. Kalaulah iblis itu Allah dengar permintaannya. Ini kan pula kita yang tidaklah seteruk iblis. Manusia ini melalui banyak perjalanan dalam kehidupan. Sebab itu agama melarang kita judge tindakan sebagai salah. Tapi jangan judge manusia itu di syurga ataupun di neraka. Man qala halakan nas fa huwa ahlakuhum, kata Nabi dalam hadis Muslim. Siapa yang kata musnahlah orang individu itu, dialah yang paling musnah. Sebab kita tidak tahu, orang tu mungkin kita lihat dia teruk, tapi mungkin dia melalui satu perjalanan kehidupan yang kita tidak pernah lalui. Kita mungkin nampak dia macam satu keadaan, tapi dalam hati sanubari dia mungkin ada hal yang lebih baik daripada apa yang ada di sudut hati sanubari kita. Sebab itu maka pintu keampunan Allah itu luas untuk hamba. Allah lebih tahu. Kita kadang-kadang tengok satu hamba tu macam teruk, tapi penghujung hayat dia kembali pada Allah lebih baik pada orang lain. Kita tak tahu. Sebab itu dengan itu maka sentiasa berikan khabar gembira pada orang. Nabi SAW apabila menghantar perwakilan, baginda kata basyiru wala tunaffiru, yassiru wala tu'assiru. Berilah kabar gembira, jangan kamu bagi kabar yang menakutkan. Basyiru, jangan kamu jadikan orang lari. Mudahkan, jangan payahkan. Maka ini agama. Maka kita bagi tahu orang bahawasanya semua orang, Allah lebih tahu hal hamba-hambanya. Sebab itu orang yang semayang dalam satu saf, orang yang puasa bulan Ramadan juga, bukan pahalanya sama walaupun waktu puasanya sama. Seseorang yang begitu beban untuk berpuasa kerana kerjanya yang berat, keadaan ekonomi yang susah, dia puasa, pahala dia pada zahirnya macam sama dengan seorang yang senang, yang duduk dalam rumah puasa, yang hawa dingin puasa dan buka puasa dengan sedapnya. Tak salah, itu kurniaan Allah. Tapi tentu yang menghadapi ujian yang berat itu pahalanya lebih besar. Orang yang datang ke masjid juga sama pada waktu yang kita boleh datang pada masjid lah. Kita datang masjid walaupun duduk dalam saf sama. Seorang yang datang dengan mudah ke masjid, banyak ruang masa dia, dapat pahala berjemaah, tapi tentu tak sama dengan pahala seorang yang bersusah payah nak datang ke masjid, mengambil masa, terpaksa mengorbankan waktu kerja dia, mungkin keuntungan dia dalam perniagaan, hanya semata-mata nak hadir ke masjid. Allah mengetahui keadaan hamba-hambanya. Sebab itu kita sebagai hamba ni, di antara perkara yang diperintah oleh agama ialah husnuzan, sangka baik dengan Allah. Wa Allah itu pengampun, dia telah janji dia akan ampun, dan dia telah akan memberikan nikmat pada hamba-hambanya yang memohon kepadanya. Sangka baik. Ana inda zanni abdi bi, kata Allah dalam hadis kursi. Aku bersama dengan sangkaan hambaku padaku. Sangkalah Allah itu akan mengampunkan kita. Walaupun kita tak adalah istighfar Allah dan ampunan, kita senantiasa, kerana dia bersifat dengan sifat yang demikian. Sebab itu agama ini, dia bukan agama penghukum, tapi agama yang menjemput manusia kembali pada Tuhan. Betul, saya setuju. Sekecil-kecil amalan yang tulus itu lebih baik daripada amalan yang kita rasa besar tetapi kita menunjuk-nunjuk. Betul tak, Doktor? Ada soalan di sini, Doktor. Mereka bertanya, ada yang mengatakan ini adalah bala atau dugaan yang diturunkan Allah. Dari pandangan Doktor, adakah ini sebenarnya rezeki, nikmat, atau apa sebenarnya betul? Ini adalah dugaan yang Allah turunkan pada kita sekarang. Maksudnya virus corona ini, iaitu COVID-19. Kita kadang-kadang suka melihat sesuatu daripada satu konsep yang terlalu besar, sehingga kita melupai unit-unit yang kecil yang boleh memulihkan kita faham. Kita balik pada diri kita sendiri.
Kita ni siapa? Berapa lama kita nak hidup di sini? Kita melalui bilah-bilah hari yang datang dan pergi. Hari-hari itu, hari ini datang dan dia pergi, dia tak kembali lagi. Walaupun ramai orang selalu menyambut hari jadinya dengan penuh kegembiraan, tapi dia melupai bahawasanya setiap kali hari jadinya ataupun hari menjelang, dia mendekatkan tarikhnya pada kematian. Apabila kita mati dan kita tak tahu bila kita mati, maka habislah cerita kita ni. Allah Subhanahu Wa Taala jadikan dalam perjalanan hidup kita ni berbagai peristiwa berlaku. Ada peristiwa berlaku macam kita mengalami kesakitan, demam dan seumpamanya. Sakit, orang tipu kita, orang zalim kita, orang maki kita, orang kata kita. Sedangkan kita tidak buat benda itu. Apabila hal-hal itu berlaku, Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui. Dia tahu kita teruji. Dan dia berjanji dalam kitab dan sunnah Nabi-Nya SAW bahawa dia akan bagikan pahala atas ujian. Kita mengutip pahala. Dan dia suruh juga kita belajar. Fa'tabiru ya ulil albab. Kamu ambillah pengajaran wahai ulil albab. Jadi kita ambil pengajaran. Kalau ini menyebabkan ini, maka kita ambil pengajaran. Ke depan mungkin kita tak mau buat dah. Kita bagi pengajaran juga kepada orang lain yang akan terus hidup di atas muka bumi ini. Maka sebab itu, maka kita kena, sebelum kita nak bincang tentang manusia, konsep manusia, diri kita sendiri. Sehari malam kita tak sakit, hari ini kita sakit. Semalam kita banyak duit, hari ini kita jadi susah nak dapat duit. So apa pengajaran daripada kehidupan kita? Kita kadang-kadang kita rugi lah. Kemarin aku ada dapat untung, hari ni rugi, kita mengut. Tapi kalau kita tahu kemarin aku untung, sekarang aku rugi, tapi ini bukan dengan pilihan aku, dan aku mungkin tersilap. Ya Allah, berikanlah pahala. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha, kata dalam hadis. Ya Allah, tolong bagi pahala atas musibah yang menimpa aku dan ganti yang lebih baik. Maka Allah simpan doa kita ini, Allah simpan duka cita kita ini, dia gantikan di akhirat besok. Di akhirat besok, dulu kau duka cita kerana aku uji kau, hari ini kau dapat pahala. Kita akan lalu perjalanan. Maka semua perjalanan yang ni ada hikmahnya yang Allah jadikan, supaya manusia ambil pengajaran, supaya kita mengambil pengiktibaran. Sebelum kita nak bincang tentang orang lain, kita tengok pada hakikat kita, apalah telah yang aku lalui. Sebab itu sebenarnya saya menasihati diri saya di mana-mana tempat, dan orang lain juga. Lazimilah qiyamul lail, lazimilah bangun malam untuk solat. Mungkin ramai orang tak baca panjang, tak mampu baca panjang. Solat 2 rakaat, solat lagi 2 rakaat, kemudian dia duduk, dia istighfar, dia mengenang kesalahan dirinya di hadapan Tuhan, memohon keampunan dan cerita pada Tuhan. Tuhan itu tahu apa yang telah kita lakukan, tapi Tuhan mahu kita ini ilhah, kita ini merintih kepadanya. Ya Allah, aku ni susah. Nabi Ayub alaihi salam, apabila dia kena penyakit, dia kata kepada Allah dalam Quran, Rabbi inni massani ad-dur wa anta arhamur rahimin. Wahai Tuhan, sesungguhnya aku ini telah ditimpa mudarat, sedangkan engkau itulah yang penyayang di kalangan yang penyayang. Dia tak sebut pun, ya Allah sembuhkan aku. Tapi demikianlah keindahan bahasa hamba-hamba berdialog dengan Tuhan. Dalam Quran Allah ajar ada doa yang kita minta terus. Kadang-kadang kita nak minta kat orang besar ni, kadang-kadang kita tak, Tuhan ni seorang yang pemurah. Tapi maksud kita itu kita minta bantuan lah. Saya ni tak ada duit Tuhan, tapi saya tahu Tuhan pemurah. Jadi kita minta pada dia, tapi indirectly, kerana kehalusan bahasa. Quran aja yang terus pun boleh minta dengan kehalusan bahasa. Jadi bila kita bangun setiap malam, kita minta, ya Allah, pada perniagaan kita, pada kehidupan kita, pada suami kita, kepada anak-anak kita, pada isteri kita, kita merintih, minta kepada Allah. Dia mendengar. Dan kita kalau jumpa orang besar, cerita kat dia, mungkin ramai orang besar tu pun dah tak ingat dah apa yang kita minta. Tapi Allah menyimpan setiap doa di sisinya. Percayalah, suatu hari doa itu akan muncul. Apa yang kita telah pukul dengan hati itu. Ya. Masya Allah, tabarakallah. Saya dari tadi sebab bukan senang dapat live dengan doktor begini, kerana kami semua hanya tengok doktor daripada YouTube, dan apa-apa topik di YouTube cari je, semua kami akan dapat
jawapan di situ. Cuma hari ini saya berpeluang bertanya dan mewakili semua followers saya, kerana kebanyakan daripada soalan-soalan hari ini adalah soalan-soalan yang mereka ingin saya bertanya dengan doktor. Begitu juga pada seseorang yang saya kenal sedang bertarung melawan virus COVID-19 ini, doktor. Adakah kata-kata semangat daripada doktor? Mungkin mereka sekarang tidak dapat berfikir dengan rasional, mungkin tengah sedih, putus harapan, mungkin mereka rasa inilah sudah sampai ajalnya mereka bertarung sendirian, doktor, di bilik yang di kuarantin. Apa kata-kata dan sejauh mana apa yang boleh kita berikan kepada mereka setakat ini, doktor? Mungkin boleh mereka melihat live kita juga sekarang. Ya, yang pertamanya nasihat umum, iaitu bila virus ni kita kena pegang apa yang Allah kata dulu, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan kamu campakkan diri kamu ke dalam kebinasaan. Ini kita jangan pergi cari penyakit. Jangan kita cuba-cuba pergi, dah ada larangan supaya jangan keluar tanpa sebab apa semua, kita jangan keluar. Jangan kita pergi mencampakkan diri kita ke dalam kemerbahayaan. Kalaulah kita telah mengambil semua langkah-langkah itu, langkah-langkah itu agama. Sebenarnya langkah-langkah itu bukan langkah kesihatan, langkah-langkah itu langkah agama di dalam bab kesihatan. Kerana Nabi kata, wa inna li nafsika alaika haqqan, sesungguhnya bagi jasad kamu, diri kamu ada hak yang mesti kamu tunaikan. Maka dengan itu, setelah kita ambil langkah, kita kena juga penyakit, kena juga virus ini. Dan ini adalah pilihan. Kerana orang yang kena penyakit ta'un, dia termasuk di dalam man ta'uddu syuhada fikum. Nabi kata, siapa yang kamu kira syahid di kalangan kamu? Dia kata, amman mata fi sabilillah fahuwa syahid. Siapa yang mati pada jalan Allah, dia bakal syahid. Nabi kata, idzan syuhada ummati la qalil. Kalau demikian itu, orang yang syahid di kalangan umat itu sedikitlah, kata Nabi. Tapi Nabi bagi tahu bahawasanya man mata fi ta'un fahuwa syahid. Orang yang mati pada, banyak Nabi sebut, antaranya Nabi sebut, orang yang mati pada tahun, maka dia adalah syahid. Maksudnya orang yang mati pada wabak, dia syahid. Kalau dia mati kerana setelah dia mengambil segala langkah dan sebagai seorang mukmin, kena juga. Kemudian dia redha dengan apa? Kehidupan, kematian mesti berlaku. Kulluna sayamut, fakhtar kaifa tamut, kata Arab. Kita semua akan mati, pilihlah cara kita nak mati. Sebab itu kita akan mati. Tak ada orang yang tak, kalau kita tak mati kerana tahun pun, kita akan mati juga kerana benda lain. Mesti mati. Tetapi apabila kita mati, kita telah mati dengan cara yang Allah tak murka. Bukan pergi cari penyakit sehingga kita mati. Setelah kita mengambil langkah-langkah, kemudian kita berlaku kematian. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita. Saya teringat kepada apabila saya melawat penjara, melihat bersoal jawab dengan banduan-banduan akhir yang mana mereka akan dihukum mati. Sebahagian itu saya masih ingat yang perkataan mereka di telinga saya bila kata, saya ni ustaz tak tahulah bila dia nak gantung saya ni. Jadi saya rasa sebab saya mendengar perkataan dia. Tapi saya apabila merenung pada mereka, saya rasa pada satu sudut alangkah baiknya mereka. Saya tengok muka mereka bersih. Saya tanya, buat apa? Kami ni solat je, doa, minta ampun. Saya kata, alangkah baiknya, sekurang-kurangnya mereka bersiap untuk menghadapi kematian. Orang-orang yang kena sakit, yang kena corona ni, yang menghadapi kesakitan, mudah-mudahan dengan ada persiapan diri dengan Allah. Yang kita takut ialah kita diambil dalam keadaan mengejut, dalam keadaan kita tak tahu mana keadaan kita itu, dan kita tak sempat pun untuk menyatakan astaghfirullahaladzim ataupun asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tak sempat pun nak mengulangi taubat. Dan mungkin ini adalah ujian Allah pada sebagian hamba-hamba. Kita lihat, kadang-kadang kita sangka benda itu buruk, ia baik. Kadang-kadang kita sangka benda itu baik, ia buruk. Ya. Betul, doktor. Because sudden death tu lebih gerun, lebih menyakitkan daripada
yang Allah berikan peluang untuk mengetahui jangka hayat kehidupan mereka. Mungkin mereka boleh buat semayang taubat sebelum itu, adalah persiapan sedikit. So sekarang pun almost jam 10, sudah 11 minit. Saya ada soalan terakhir untuk doktor. Semoga doktor boleh memberi kata-kata hikmah ataupun kata-kata yang kepada semua kami, terutamanya bagi orang yang melalui masa-masa sukar sekarang ni. Nasihat terbaik bagi seseorang yang mungkin tidak lagi menemui jalan, mungkin dirasa buntu di sebalik semua keadaan sekarang ni doktor, yang kita tidak tahu apa kesusahan mereka. Bagi seorang ayah yang hadapi cabaran tidak ada pekerja, bagi majikan yang tidak tahu bagaimana untuk membayar lagi gaji-gaji pekerjanya, dan mereka sekarang mungkin dalam keadaan yang sangat tertekan. Apakah kata-kata hikmah untuk semua, termasuk diri saya sendiri, dari doktor? Ya, sebagai manusia yang hidup atas muka bumi ini, Allah menyuruh kita mengambil langkah-langkah dan ikhtiar usaha. Kita buat dulu yang dia suruh itu. Kerana Nabi bila tanya tentang orang yang bawa unta tu, Nabi kata aqil wa tawakkal ala Allah, tambat dia dan kemudian bertawakal kepada Allah. Setelah kita dah buat usaha kita, dalam masa yang sama kita buat usaha kita itu, kita ni kadang-kadang masalah ni dia dua. Satu masalah yang benar-benar berlaku, satu masalah yang bermain dalam fikiran kita. Kadang-kadang sebahagian masalah yang bermain dalam fikiran kita itu lebih besar meruntun kita daripada yang benar-benar berlaku. Sebab itu ramai orang menderita kerana memikirkan apa yang ada dalam fikiran dia, sangkaan orang, apa. Itu lebih beban pada dia, lebih daripada realiti sesuatu itu berlaku. Sebab itu apabila Nabi pagi-pagi doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, ya Allah minta jauh daripada duka cita apa yang perkara nak berlaku dan duka cita terhadap apa yang telah berlaku. Sebab itu maka apabila kita tahu hal itu, kita kadang-kadang kita cari orang. Kat siapa pun nak mengadu masalah. Kalau mengadu masalah ni, waktu pun dengar, kita rasa macam lega. Padahal masalah anda tak selesai pun. Saya nak nasihatkan diri saya. Dan ini adalah perkara yang patut kita semua lakukan. Bila kita baca, tadi saya sebut baca Fatihah, Allah suruh setelah dia ajak Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam, yang pengasih dan penyayang, Maliki Yaumiddin, dialah yang menguasai hari kiamat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya engkau yang kami sembah, hanya engkau yang kami pohon pertolongan. Setelah sembah dia, pohonlah pertolongan pada dia. Sebab tu bangunlah, bagilah masa untuk sentiasa lah masa kita ada PKP ni banyakkan masa nak berdoa, minta pada Allah. Kadang-kadang kita ni kita telah tidak kuat tawakal kita. Kita macam mana Allah nak selesai, macam seolah-olah macam kita tak katalah, tak nampak jalan nak selesai. Allah boleh menyelesaikan masalah dengan jalan yang kita sangka dan yang kita tidak sangka. Dia sebab tu dia kena tawakal, bergantung pada dia. Tapi apabila kita itu tidak sampai kepada makam itu, maka bila kita minta ya Allah selesai masalahku, kita pun macam tak yakin macam mana Allah boleh selesai. Itu tak katalah, tapi macam tu seakan-akan. Kerana kita menghitung, pada kita ialah matematik yang ada, iaitu kalau bulan ni bayar duit, baru masalah ni boleh selesai. Allah telah selesaikan banyak masalah dalam hidup kita, tak pun melalui jalan yang kita sangka sebelum ini. Sebab itu doa kepada dia. Dia suka bila doa pada dia, dia memberi. Doa itu sendiri dapat pahala. Doa itu sendiri ibadah. Bangun tengah malam, 1/3 malam yang akhir, Allah nak bagi siapa yang minta, kita pun bangun, ya Allah bagi tahu aku ada masalah dengan. Kita pun jangan masih. Kemudian Nabi kita jangan melampau dengan doa ni.
Ya Allah, bagi kalau fulan itu telah bayang hutangku, dengan fulan itu bayang hutangku, bolehlah aku pula nak bayang hutang orang. Itu macam kita ajar Allah macam mana nak bagi rezeki pada kita. Jangan ya'taduna fi du'a wa tuhur. Dalam hadis kata, ni kaum yang melampau dalam doa dan wudu dan bersuci akan berlaku ini. Kita kata ya Allah, tolonglah beri rezeki pada aku. Ya Allah, selesaikan masalah. Bagaimana Allah nak menyelesaikan? Dia ala kulli syai'in qadir, di atas segala sesuatu itu amat berkuasa. Sebab itu kadang-kadang manusia ni dia doa kepada Allah, kadang-kadang dia kata Allah tak terima pun dia doa. Mustahil Allah tak terima. Mungkin kau ada benda yang tak betul dalam jiwa kau dengan Allah. Iman kau tak betul. Ataupun kau cuba ajar Tuhan. Ataupun seolah-olah kau bos dengan Tuhan. Tuhan, kasih aku. Taklah begitu. Tak boleh kita. Kita sebab tu berdoa tadarruan, dalam rendah diri, rasa kita bersalah. Sebab tu banyak doa-doa kita lihat dalam Quran, dia ajak istighfar, mohon ampun dulu, lepas tu minta. Sehingga Nabi kata, tidak ada Muslim yang sebut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin, melainkan Allah akan mustajab doa dah. Pasal apa? Sebab doa itu bila Nabi Yunus alaihi salam, bila dikena di dalam dia kena dalam kegelapan laut, kegelapan perut ikan, kegelapan malam, dia kata la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Allah kata fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Kami sambut doanya, kami selamatkan dia daripada kedukaan itu, kesusahan itu. Yang demikian itulah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Bila sahabat tanya, doa ni untuk Yunus saja ke Rasulullah? Nabi kata, Allah kata, wa kadzalika nunjil mu'minin. Yang demikian itu kami selamatkan orang-orang yang beriman. Maka Allah selamatkan orang beriman. Apabila apa? Dia nak doa Nabi Yunus, dia kena ada jiwa macam Nabi Yunus. Bila doa tu rendah diri, ya Allah, aku salah, minta ampun di atas segala kekurangan. Rendah diri pada dia. Dia dengar, dia suka, dia memustajabkan. Dan kita jangan kata bila lagi. Nabi kata Allah sentiasa yastajibu lil 'abd ma lam yasta'jil. Allah sentiasa terima hamba, doa hamba selagi mana dia tidak isti'jal, dia tak tergesa-gesa. Macam mana isti'jal? Dia kata da'autu falam yastajib li. Aku doa dah ke Allah, tak terima-terima pun. Allah marah. Jangan kata begitu. Seolah-olah Allah bukan dengar pun aku minta. Ya, dia Tuhan. Dia bukan bos untuk kita cakap begitu. Sebab tu kita bila dia tak terima, kita tetap sangka dia terima, tapi masanya akan datang. Masanya akan datang. Dia akan lalui kehidupan. Kerana kejayaan kehidupan yang sebenar ni ialah apabila kita berjaya masa berjumpa dengan dia nanti. Siapa yang masuk syurga, maka dia manusia paling berjaya. Di dunia ini Allah janji, apabila orang yang susah doa pada dia, dia akan menyahut doa itu. Masya Allah, betul. Takdir atau ketentuan semua itu mesti diiringi dengan keyakinan yang dalam pada kepercayaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Sohibul Samaha, Dr. Arif Perkasa, sudi bersama kami sejam bersama saya dan semua follower saya. Dari tadi saya tengok tidak berhenti mereka komen dan memuji-muji. Banyak yang fan doktor datang di page saya hari ini semata-mata untuk komen dan melihat sendiri live doktor di Instagram saya. Saya ucapkan terima kasih pada peminat-peminat Dr. Mazhar dan pada peminat-peminat follower saya di sini. Semoga ilmu yang kita sampaikan malam ini bermanfaat dan semoga amalan yang sedikit seperti kata Dr. Mazhar itu yang lebih baik daripada amalan yang